Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada harapandaily.com. Bertajuk, selain Mahyadin, ini 3 ahli politik bagi alasan menggelikan hati demi pelepasan pasport. 10 Februari 2024. 8 Februari lalu, Mahkamah Session membenarkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin untuk mendapatkan pasport miliknya bagi melawat rakan perniagaan dan menghadiri perasmian restoran halal di Bangkok, Thailand. Keputusan itu menarik perhatian warganet yang menyifatkan alasan yang diberikan adalah agak menggelikan hati. Malah ada yang menjadikan berita itu sebagai bahan lawak. Ini bukan kali pertama alasan sedemikian digunakan figura umum bagi mendapatkan pelepasan sementara pasport ketika berdepan perbicaraan. Harapan Daily menyenaraikan 3 ahli politik yang pernah memberi alasan menggelikan hati demi untuk mendapatkan pelepasan pasport. Senarai ini dipetik daripada majoriti. Nombor 1, Rosmah Mansor mahu lawat anak di Singapura. Mahkamah Rayuan pada 15 Jun yang lalu membenarkan permohonan Datin Seri Rosmah Mansor bagi mendapatkan sementara pasportnya bagi membolehkannya melawat anaknya Noriana Najwa Muhammad Najib dan keluarga di Singapura. Anak perempuannya itu dilaporkan menetap di Singapura selepas berkahwin dengan warga Kazakhstan, Daniar Kasinek Baye. Itu merupakan kali ketiga Rosmah diberi kebenaran sementara mendapatkan pasport antaramangsanya untuk ke Singapura. Kali pertama beliau mendapat pelepasan sementara itu adalah pada 15 Oktober 2021 untuk melawat Noriana yang melahirkan anak keduanya. Kali kedua pada 21 Mac untuk melawat anak dan cucunya yang tidak sihat. Rosmah ketika itu sedang menunggu rayuannya di Mahkamah Rayuan selepas beliau didapati bersalah atas 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek hybrid solar bernilai 1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Nombor 2, Najib Razak mahu lihat cucu lahir. Mahkamah Rayuan di Putrajaya membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan semula pasportnya bagi kegunaan sementara. Ia bagi membolehkan bekas Perdana Menteri itu ke Singapura untuk melawat anak perempuannya yang ketika itu bakal melahirkan anak kedua. Mahkamah membenarkan permohonan itu selepas mendapati terdapat alasan yang munasabah. Pada waktu itu Najib sedang berdepan dalam proses rayuan di Mahkamah Rayuan selepas disabitkan bersalah dalam perbicaraan kes SRC International bernilai 42 juta ringgit Malaysia. Zahid Hamidi sukar laksana tugas jika tiada pasport. Mahkamah Tinggi pada 3 Februari menolak permohonan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya pasport antarabangsanya dikembalikan secara kekal bagi membolehkan beliau menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri dengan lancar. Hakim membuat keputusan itu selepas menekankan Perlembagaan Persekutuan menetapkan semua individu sama di sisi undang-undang dan tiada sesiapa atau golongan masyarakat yang boleh diberi keistimewaan serta melangkaui batas undang-undang. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan pelepasan sementara bagi membolehkan Presiden UMNO itu untuk membuat pasport diplomatik atas urusan rasmi. Sebelum itu, Ahmad Zahid dalam permohonannya bagi mendapatkan pelepasan pasport kekal memaklumkan beliau mengalami kekangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai timbalan Perdana Menteri. Bagi melancarkan pergerakan dan urusan dalam menjalankan tugas rasmi, Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau dikehendaki berada di dalam dan luar negara yang memerlukan pasport berada dalam pegangannya sendiri. Beliau ketika itu sedang berdepan 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, betul lah kata orang, PAS ni sentiasa ada dalil. Sentiasa ada dalil. Sabudin Hussein menulis ini dengan sangat tepat di sabudin.com.net. Betul lah kata orang, PAS sentiasa ada dalil. Jika anda setuju atau tidak setuju, sila komen. PAS tidak mendesak secara agresif penganjuran konsert ketika mentadbir bersama di Putrajaya dari 2020 sehingga 2022 kerana mahu menyelesaikan perkara lebih penting. Gitu kata Mursyidul Am Hasim Jasin. Ada-ada aja. Memang ada alasan punya. Tapi waktu hentam kerajaan perpaduan bukan main. Tapi sekarang jilat ludah sendiri, keluar dalil yang simple saja. Bercakap kepada FMT, Hashim berkata pihaknya tidak boleh melaksanakan atau menyelesaikan pelbagai perkara sekaligus. Dan keadaan itu sama seperti ketika PAS mula memerintah Kelantan pada tahun 1990. Menurutnya, PAS menyelesaikan masalah dan memperkenalkan 100 inisiatif untuk rakyat secara berperingkat. Bukan pada penggal pertama pemerintahannya di negeri Pantai Timur itu. Katanya, walaupun kita bantah konsep, tetapi kita bagi keutamaan terhadap apa yang kita patut bangkitkan semasa kita memerintah. Katanya lagi, tak boleh nak buat semua sekaligus. Kalau dahulu semasa memerintah sekejap 2020 hingga 2022 bukan tak nak bangkit, tapi ada perkara lebih utama untuk kita beri perhatian. Tahu pula menjawab. Kalau benda begini tahu dia jawab, bukan semua perlu diperhatikan. Tapi waktu kecam kerajaan, di mana fikiran yang ada macam begini? Tidak pun. Tidak ada pun pertimbangan begini. Kenapa kerajaan kamu sajakah yang boleh kata untuk lebih memperhatikan perkara lain? Ada yang lebih penting, bukan semua boleh dibuat serentak. Kenapa kerajaan kamu sajakah boleh buat begitu? Maksudnya, kamu mengakulah yang bahawa memang kerajaan pada ketika itu memang tak sehebat kerajaan sekarang lah. Sebab kerajaan sekarang kamu pikir pula, kamu anggap pula mereka ini perfect, boleh buat semua sekaligus. Begitukah? Jadi memang terkena muka sendirilah. Itulah, nak jawab fikir dulu, nanti sendiri terkena. Bagaimanapun, bekas adun sanglang itu tidak menjelaskan masalah yang menjadi keutamaan PAS ketika menjadi sebahagian kerajaan bersama Bersatu, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak sebelum PRU 15. Kemarin bekas menteri iaitu Khairi Jamaluddin berkata, PAS tidak pernah secara agresif mendesak konsert dibatalkan ketika berada dalam kerajaan di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Bertanggungjawab dalam portfolio kesihatan pada ketika itu, Khairi Jamaluddin berkata, dia berkata Idris Ahmad iaitu Naib Presiden PAS hanya minta jumlah konsert dikurangkan. Hashim berkata bantahan terhadap konsert artis antarabangsa seperti Ed Sheeran di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 24 Februari ini dibuat kerana diadakan menjelang Ramadan. Umat Islam dijangka berpuasa pada 12 Mac depan. Katanya itu kena tunjuk sikap kita, kata Hashim, mengulas kesaan Dewan Ulama PAS supaya konsert bintang pop itu dibatalkan kerana Sheeran menyokong lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT katanya. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari pula menegaskan PAS sentiasa menyatakan bantahan di luar mesyuarat kabinet seperti dibuatnya ketika mengetuai sayap pemuda parti itu. Bantahan sering diutarakan termasuklah di Dewan Rakyat. Untuk rekod, Fadli yang juga adalah ahli Parlimen PAS Pasir Mas mengetuai bantahan pemuda PAS terhadap konsert seperti Billie Eilish, Happier Than Ever, The World Tour di Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur 2 tahun lalu. Beliau menyefatkan penganjuran banyak konsert seperti Kejar Gila menjemput kemurkaan Allah katanya. Bagaimanapun konsert itu diteruskan mengikut jadual. Ini diterbitkan di Free Malaysia Today
dan diterbitkan semula di sabudin.com.net. Dan di Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.